Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar 1 Sakura dan 3 Lili di PPKI SKBLM. Okey, berjumpa lagi kita dalam subjek pengurusan diri untuk tahun 1 dan 3. Okey, topik yang cikgu akan kongsikan dengan kamu untuk hari ini ialah mengenal perabot rumah bersama Cikgu Diana. Baiklah. Okey, terdapat 3 sesi untuk aktiviti kita pada hari ini. Sesi pertama ialah cikgu akan terangkan ataupun cikgu akan kongsikan kepada kamu apakah jenis-jenis perabot yang terdapat di rumah. Sesi yang kedua, kamu perlu teka apakah jenis perabot tersebut berdasarkan bayang-bayang. Dan yang terakhir sekali ialah sesi tugasan, di mana cikgu akan berikan kamu tugasan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan apakah jenis-jenis perabot yang terdapat di rumah. Perabot yang pertama ialah meja. Okey, meja cikgu pasti di semua rumah kamu ada meja. Okey, meja digunakan untuk kamu menulis, kamu membaca, membuat tugasan rumah dan juga untuk kamu meletakkan apa-apa barang. Kemudian, kerusi. Okey, kalau kamu ada meja, kamu mesti ada kerusi kan? Okey, kerusi digunakan untuk duduk. Okey, kerusi terdapat kerusi makan, kerusi belajar dan mungkin juga kerusi taman. Okey, tetapi fungsinya tetap sama iaitu tempat untuk kamu duduk. Okey, seterusnya ialah lampu. Okey, lampu terdapat pelbagai jenis lampu, sama ada lampu meja, lampu dinding ataupun lampu siling. Tetapi fungsinya juga tetap sama, iaitu untuk menghasilkan cahaya. Seterusnya ialah televisyen. Okey, televisyen digunakan untuk melihat apa-apa rancangan dalam televisyen, sama ada berita, kartun ataupun rancangan-rancangan dokumentari ataupun apa-apa rancangan yang kamu minat. Ianya adalah suatu alat yang digunakan untuk mengisi masa lapang. Okey, seterusnya ialah sofa. Okey, sofa ialah tempat untuk kamu berehat di mana selalunya sofa diletakkan di ruang tamu. Okey, fungsinya sama seperti kerusi. Cuma perbezaannya ialah sofa selalunya lebih lembut dan juga lebih besar daripada kerusi. Tetapi ianya tetap juga digunakan untuk duduk. Seterusnya, rak buku. Okey, rak buku ialah tempat di mana kamu boleh letak semua buku-buku yang kamu ada. Okey, ianya berguna untuk kamu letakkan semua buku di satu tempat untuk memudahkan kamu mencari buku setiap kali kamu memerlukannya. Okey, perabot seterusnya ialah katil. Okey, cikgu pasti setiap daripada kamu pun mesti ada katil di rumah. Okey, katil ialah tempat untuk kamu merehatkan diri ataupun tidur. Okey, seterusnya ialah peti ais. Okey, peti ais digunakan untuk menyimpan barang-barang makanan dengan memastikan suhunya tetap sejuk. Okey, disebabkan peti ais ini sejuk, jadi apa-apa makanan yang kamu letakkan dalam peti ais, ianya boleh tahan lebih lama dan tidak cepat rosak. Sebagai contoh, kamu boleh simpan aiskrim dan minuman-minuman yang sejuk. Okey, seterusnya perabot ini ialah mesin basuh. Okey, mesin basuh digunakan untuk mencuci pakaian. Okey, perabot ataupun alatan di rumah yang terakhir ialah ketuhar gelombang mikro ataupun lebih dikenali sebagai microwave. Okey, microwave boleh digunakan untuk memanaskan makanan. Okey, sekarang
kamu perlu teka apakah jenis perabot berdasarkan bayang-bayang. Okey, bayang-bayang yang pertama. Ini ialah bayang-bayang yang pertama, ini ialah bayang-bayang yang kedua dan ini ialah bayang-bayang yang ketiga ataupun terakhir. Okey, berdasarkan bayang-bayang ini, dapatkah kamu mengenal apakah jenis perabot ini? Okey, jom kita tengok. Ini ialah lampu. Okey, jom kita tengok perabot yang kedua. Ini ialah televisyen. Okey, untuk perabot yang ketiga, ini ialah katil. Okey, bayang-bayang yang pertama ialah lampu, bayang-bayang yang kedua ialah televisyen dan bayang-bayang yang terakhir ialah katil. Baiklah, untuk tugasan kamu bagi topik kita pada hari ini, okey, cikgu akan berikan kepada kamu 2 keping ataupun 2 page yang terdapat nama-nama perabot. Okey, contohnya meja dan kerusi. Okey, terdapat 10 nama perabot kesemuanya. Kamu perlu pilih 5 sahaja. Okey, ada 10, kamu pilih 5 sahaja nama perabot. Okey, kamu boleh pilih yang mana-mana pun. Kemudian kamu gunting mengikut bentuk. Okey, sebagai contoh, kamu gunting perkataan sofa. Okey, kemudian kamu perlu lekatkan perkataan ini di sofa di rumah kamu. Kemudian kamu perlu tangkap gambar. Okey, dan kamu tak perlu cetak ataupun print gambar tersebut. Cuma kamu perlu hanya sertakan gambar secara soft copy di dalam Telegram. Okey, setelah kamu print, kamu gunting dan kamu lekatkan di perabot tersebut, kamu perlu tangkap gambar dan hantar ke dalam grup Telegram. Okey, ini ialah contoh. Okey, seperti yang kamu lihat, ini ialah perkataan sofa. Okey, dan ini ialah sofa. Okey, kamu perlu gunting, lekat di perabot tersebut dan kamu tangkap gambar seperti ini. Pastikan tulisan itu jelas dan cikgu boleh nampak apakah perabot tersebut. Kemudian, kamu perlu post gambar ini. Okey, kamu perlu tangkap gambar untuk 5 perabot. Okey, dan kemudian kamu perlu postkan gambar tersebut di dalam grup Telegram. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu untuk subjek pengurusan diri tahun 1 dan 3 kita pada hari ini. Terima kasih di atas tumpuan kamu. Cikgu harap kamu teruskan jaga diri, jaga SOP dan duduk di rumah. Semoga kita berjumpa lagi di lain sesi.